Assalamualaikum. Hari ini saya nak mencerita mengenai kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin yang terdiri daripada 4 orang sahabat terdekat Nabi Muhammad. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin adalah kesinambungan daripada pemerintahan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad yang berpusat di Madinah Al-Munawwarah dan bermerintah selama hampir 30 tahun. Khulafa' adalah kata jamak bagi khalifah. Baik, saya akan sambung dengan khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang memerintah selama 3 tahun 11 hingga 13 Hijrah dan berketurunan Bani Tamim. Digelar As-Siddiq oleh disebabkan mengakui dan membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, seterusnya polisi yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq ada 3. Okey, yang pertama, memerangi golongan murtad. Mereka ini terpengaruh dengan dakwaan Nabi palsu dan enggan membayar zakat. Sedangkan beliau pada mulanya tidak disengani oleh para sahabat. Setelah dinyatakan ijtihadnya bahawa orang yang tidak membayar zakat adalah mereka yang menafikan rukun Islam yang perlu dibateras, akhirnya juga mereka disokong oleh para sahabat. Yang kedua, menggerakkan semula tentera Usama bin Zaid bagi memerangi penduduk Khazar yang membunuh utusan Rasulullah SAW. Beberapa orang sahabat mencadangkan supaya Usama yang berusia 18 tahun pada ketika itu digantikan dengan panglima yang lebih hebat dan berpengalaman. Namun Abu Bakar menegaskan bahawa tidak akan mengubah bendera yang diikat oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang ketiga, melantik khalifah selepasnya. Berpandukan pengalaman yang lepas agar umat Islam tidak berselisih faham seperti selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hai, Assalamualaikum, saya Ammar. Sebentar tadi iaitu sahabat saya Muhaimin telah kongsi sedikit sebanyak tentang biodata serta polisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya di sini ingin sambung tentang sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau. Jadi apa beliau buat dalam menjadi sebagai khalifah? Sumbangan yang pertama adalah beliau telah menentang golongan Ar-Riddah. Golongan Ar-Riddah ini adalah golongan murtad seperti enggan bayar zakat, golongan Nabi palsu dan sebagainya. Wujudan golongan ini telah membuat ancaman untuk golongan Islam berkembang maju. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah bersungguh-sungguh untuk mengambil tindakan ketenteraan terhadap golongan ini dengan sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh si pedang Allah, iaitu Khalid bin Al-Walid. Jadi mereka pun telah memenangi peperangan ini serta mengembalikan golongan Ar-Riddah ke pangkuan Islam. Sumbangan yang kedua adalah penulisan Al-Quran. Semasa peperangan bersama golongan Ar-Riddah, ramai para sahabat yang menghafal Al-Quran telah terkorban. Jadi di sini berlakunya kebimbangan di kalangan sahabat akan terhapusnya Al-Quran serta penyewelengan Al-Quran. Jadi dalam para sahabat ni ada beberapa orang yang menunjukkan cadangan untuk membuat satu golongan khas ataupun kumpulan khas dalam menulis semula Al-Quran, dan cadangan ini diterima baik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni melantik Zaid bin Thabit dalam usaha untuk mengumpul serta menulis semula Al-Quran daripada naskah para sahabat ataupun para hafaz Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dikumpulkan dan ditulis semula seperti di kulit binatang, kayu dan sebagainya. Dan terakhir adalah perluasan kuasa. Kita tahu 3 tempat yang sangat besar, kerajaan yang sangat besar, yang sangat kuat, iaitu Rom, Parsi dan Syria. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini ingin menyebarkan Islam dalam 3 tempat ini kerana kerajaan yang sangat besar dan sangat-sangat kuat. Jadi memudahkan penyebaran Islam itu semakin tersebar. Jadi bagaimana boleh pertapakan Islam di tempat-tempat ini adalah kerana seperti kezaliman pemerintahan beliau, kezaliman pemerintahan 3 tempat ini yang menyebabkan masyarakat memberontak. Jadi memudahkan pertapakan Islam dalam menyebarkan Islam yang sebenarnya. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza
Beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berketurunan Bani Adi Quraisy dan nama ibu beliau adalah Hantamah binti Hashim. Gelaran yang diberi kepada Sayyidina Umar adalah Al-Faruq, iaitu pemisah antara yang hak dan juga yang batil. Dan dia adalah khalifah yang kedua daripada Khulafa Ar-Rasyidin, dilantik pada 22 Jamadil Akhir 13 Hijrah atau 23 Ogos 634 Masihi, iaitu hari Selasa. Tempoh pemerintahan beliau adalah yang paling lama, iaitu selama 10 tahun dan juga 6 bulan. Beliau wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika beliau berusia 23 tahun kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi. Antara polisi yang dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab adalah sistem pentadbiran tanah yang lebih sistematik, undang-undang tanah negara yang lebih jelas, dan akhir kali beliau tidak membenarkan mana-mana sahabat untuk keluar meninggalkan Madinah tanpa keizinan beliau. Antara sumbangan beliau pula adalah pengenalan Majlis Syura, pengenalan Dewan Al-Jin dan juga Al-Kharaj, yang terkenal undang-undang tanah negara. Seterusnya diikuti pula dengan pengenalan sistem kalender hijrah yang digunakan sekarang, dan akhir kali pengenalan pengenalan polis dan juga tentera laut sebagai satu sistem keselamatan bagi negara Islam Madinah. Seterusnya, khalifah yang ketiga daripada Khulafa Ar-Rasyidin iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Saya akan menjelaskan tentang biodata dan juga polisi beliau semasa pemerintahannya. Nama penuh beliau adalah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Beliau dari keturunan Bani Umayyah dan beliau lahir pada 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas tahun gajah. Beliau lahir di Makkah Al-Mukarramah. Beliau menjadi khalifah ketiga daripada Khulafa Ar-Rasyidin pada tahun 644 Masihi bersamaan 23 Hijrah selama 12 tahun. Beliau wafat pada 18 Zulhijjah 35 Hijrah. Sebab kewafatannya ialah beliau dibunuh oleh pemberontakan ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau mendapat gelaran Zunurain kerana beliau memperisterikan dua puteri Rasulullah SAW. Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dengan meninggalkan segala kemewahan dan kesenangan demi menyahut seruan Allah dan Rasulullah. Beliau juga mengeluarkan kata-kata yang baik ketika bercakap walaupun dengan musuhnya. Beliau membeli perigi, iaitu perigi Raumah, dengan harga 35,000 dirham dan beliau mensedekahkannya untuk kegunaan orang ramai. Seterusnya, polisi Uthman bin Affan. Yang pertama, dia melonggarkan syarat penggunaan harta Baitulmal. Yang kedua, para sahabat tidak dilarang lagi untuk meninggalkan kota Madinah. Yang ketiga, beliau membuka peluang kepada sesiapa sahaja yang ingin berjihad dan menyebarkan Islam dan memperluaskan pengaruh Islam di mana-mana sahaja. Yang keempat, beliau menetapkan bahawa Al-Quran dibaca hanya menggunakan lahjah Quraisy. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu Gamenor yang dilantik kebanyakannya daripada kalangan Bani Umayyah, tetapi kelayakan dan kepimpinan mereka masih diambil kira. Jadi itulah biodata dan juga polisi Sayyidina Uthman bin Affan. Di zaman Sayyidina Uthman, pendapatan hasil cukai untuk perbendaharaan meningkat dan hasil itu digunakan sebaiknya untuk kebajikan rakyat. Imbuhan ditambah untuk pelbagai peringkat dan golongan rakyat. Pada bulan Ramadan, orang miskin dan tidak mampu disediakan makanan untuk berbuka puasa. Peruntukan belanja bangunan diambil dari wang bendaharaan untuk membina pelbagai infrastruktur seperti jalan, masjid, perumahan dan ketenteraan. Sayyidina Uthman juga merupakan khalifah pertama mengambil keputusan bagi pembiayaan tetap untuk para muazzin. Apabila agama Islam berkembang, penggunaan bahasa menjadi satu penghalang untuk penganut Islam yang baru, iaitu yang bukan Arab,
untuk membaca Al-Quran lebih lagi dari sudut qiraah, iaitu dari sudut bacaan, oleh kerana tulisan dan salinan yang berbeza. Oleh itu, Khalifah Osman mengambil langkah untuk memusnahkan salinan yang terdapat di Syria, Basrah, Mesir dan menetapkan cuma mushaf yang terdapat di Madinah sahaja yang diakui kesahihannya, sekaligus menjadikan satu-satunya mushaf tumpuan dan rujukan bagi kaum muslimin sehingga pada waktu kini. Seterusnya, terdapat juga beberapa sumbangan yang besar dilakukan Saidina Osman bin Affan ketika zaman beliau menjadi khalifah. Sudah pasti kegemilangan yang dikecapi empayar Islam ketika di bawah naungan Saidina Osman. Pada era beliau, wilayah Islam bertambah luas sehingga ke Kabul, Timur Asia dan sehingga ke Maghribi, iaitu di utara Afrika. Saidina Osman juga berjaya menumpaskan pemberontakan. Kekuatan tentera muslimin terselah apabila dapat menundukkan pasukan Byzantine. Dengan penaklukan sepanjang pesisiran Afrika Utara, maka pengawalan laluan laut Mediterranean di bawah penguasaan Islam. Saya Muhammad Arif Umar bin Hasman Nizam akan membincangkan tentang biodata Saidina Ali bin Abi Thalib. Nama penuh beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan berketurunan Bani Hisham. Tarikh lahir beliau adalah 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul 601 Masihi dan beliau dilahirkan dalam Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Beliau memegang jawatan sebagai khalifah keempat daripada Ar-Rashidin dan memerintah selama 4 tahun. Sebab kewafatan adalah dibunuh oleh Abdul Rahman bin Mujim di bandar Kufah. Namun panggilan untuk beliau adalah Karamah Wajah. Seterusnya, polisi yang telah dijalankan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib adalah menukar gubernur dan pegawai dan menumbuhkan majlis tahkim. Beliau menukar pegawai-pegawai yang berketurunan Umayyah yang dilantik pada zaman Khalifah Osman dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di Syam. Selain itu, beliau menumbuhkan majlis tahkim. Tahkim bermaksud melantik seseorang menjadi hakim untuk mengadili sesuatu perkara. Antara faktor kenapa beliau menubuhkan adalah kerana cadangan ambil al-as dan desakan majoriti pengikut Saidina Ali. Majlis Tahkim telah pun memberi kesan kepada Saidina Ali dan juga Muawiyah. Assalamualaikum, saya Taqi Dini dan saya akan berbincang tentang sumbangan Khalifah Saidina Ali. Antara salah satu sumbangan beliau ialah beliau sanggup menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada ketika itu. Walaupun pada masa itu berlaku kegoyahan di mana bermulanya titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak yang berebut untuk berkuasa dan menjadi ketua. Saidina Ali bin Abi Thalib pun telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga dibunuh hanya kerana untuk mengekalkan keamanan dalam negara Islam yang telah dibina oleh junjungan Nabi Muhammad. Maka sekian sahaja daripada kami semua dari kelas DAI 3A untuk membincangkan tentang polisi dan semangat Khalifah Ar-Rashidin. Dari Saidina Abu Bakar As-Siddiq ke Saidina Umar Al-Khattab, seterusnya ke Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ta'iz sekali Saidina Ali.